Sedih, perasaan gembira karena NGO ikhlas membantu saya membangunkan rumah saya. Soalan itu tidak aku dapat jawab. Tidak boleh aku jawab. Tidak aku mampu. Kalau aku mampu, tidak aku simpan di sini beliau aku nih. Aku belikan orang banglo kalau aku mampu. Aku tidak mampu. Assalamualaikum. Hai, macam nak panggil masuk rumah orang je. Assalamualaikum. Begitulah tuan-tuan kalau kita pergi rumah orang kan. Oh, macam-macam bagi salamnya. Assalamualaikum. Panjang. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan kita ni. Salam seikhlas hati daripada saya dan salam Ramadan juga. Baik. Apalah Ustaz nak cakap rumah-rumah ni Ustaz? Tak adalah, kita ialah rumah kan. Ada rumah kita 3 bilik, 2 bilik air. Ada 4 bilik air. Ada yang berbilik-bilik. Macam cerita Madu 3 tu. Keluar sana, masuk sini, keluar sana, masuk sini. Tak tahu mana satu perginya. Wah, besarnya rumah tu. Tetapi dalam kita mendapat kenikmatan tempat tinggal, perasan ataupun tidak tuan-tuan, ada orang yang tak ada rumah. Ada yang bawah jambatan, ada yang tepi kaki lima bangunan, ada tepi sungai. Ada yang pondok je, bumbung je. Tak ada dinding. Tak tahu nak panggil rumah ke, nak panggil bangsal. Yayasan Ikhlas turun padang. Cari asnaf yang macam ini. Bantu yang macam ini. Dan kita jumpa. Dan kita tolong buatkan sebuah rumah untuk dia. Tuan-tuan boleh saksikan video bagaimana kita bantu sebuah rumah seorang yang asnaf. Yang memang dapat zakat pun. Di Kudat, Sabah. Nama saya Abdul bin Perdetuan. Saya tinggal di kampung Perpaduan Ria 3. Keluarga saya selama 5 keluarga. 3 orang duduk di dalam rumah ini. Memang keadaan susah, hidup susah, biarlah begini. Sudah jadi macam dikatakan darah daging lah. Kehidupan orang susah beginilah keadaannya. Rumah ini kalau boleh biar saya bangunkan atau minta bantuan daripada simpati daripada ikhlas lah. Saya memerlukan bilik tidur, 1 kamar mandi, tandas, dapur. Saya Nazri bin Abdul. Saya anak yang kedua daripada 5 adik-beradik. Kerja saya sebagai imam rawatib, gaji 900. Beliau baru pencen daripada kerja dia tahun lalu. Tahun 2021. Jadi pension dia tidak banyak. Tidak banyak sebab dia baru kerja security dalam tempoh beberapa tahun. Jadi hasil daripada duit pension dia tu dia gunakan untuk beli kayu buat rumah ni. Tidak cukup. Duit pension tidak cukup untuk membina sebuah rumah. Saya bersyukur atas simpati ikhlas, NGO ikhlas. Semua golongan ikhlas, rombongan ikhlas kepada mereka untuk membantu membangunkan rumah saya. Sedih, perasaan gembira karena NGO ikhlas membantu saya membangunkan rumah saya. Soalan itu tidak aku dapat jawab. Tidak boleh aku jawab. Tidak aku mampu. Kalau aku mampu, tidak aku simpan di sini beliau aku ni. Belikan orang banglo kalau aku mampu. Aku tidak mampu. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Untuk kedua orang tua kami ni kami mampu bagi belanja bulanan saja.
itu insya Allah tidak akan pernah putus selagi mana kami masih ada. Saya doa selalu dengan Allah, ya Allah, Engkau mudahkanlah urusan orang tua aku. Dia mau rumah, tapi tidak dapat. Kau mudahkan dia. Hari ini Allah Ta'ala mudahkan. Hari ini Allah Ta'ala kabul doa saya untuk orang tua saya. Alhamdulillah. Timbang pitu. Tok, pitu. Oke. Baik Pulih Rumah Asnaf terletak di Kampung Tanjung Kapuria, Kudat, Sabah. Jadi bila saya mendapat info daripada tim, keadaan di sana memang dikelilingi oleh kayu bakau dan kadang air naik, kadang surut. Jadi agak mencabar untuk menuju ke sana. Nama responden itu adalah Abdul. Abdul ini berumur 71 tahun dan mempunyai seorang isteri. Isteri dia bernama Mahaldana, berumur 56 tahun. Kedua-dua suami isteri ini mempunyai anak 5 orang, 3 lelaki dan 2 perempuan. Untuk kelayakan beg Pulih Rumah Asnaf ini terdiri daripada beberapa syarat. Yang pertama, hendaklah mempunyai dokumen. Yang pertama, dokumen. Yang kedua, hendaklah Asnaf B40. Yang ketiga, hendaklah mempunyai geran tanah. Dan yang keempat, Yayasan Ikhlas akan membuat penilaian dan proses untuk beg pulih tersebut. Dan untuk menyiapkan rumah asnaf ini mengambil masa selama 2 minggu untuk disiapkan sepenuhnya. Kami telah menyiapkan beberapa beg pulih rumah di daerah lain. Contohnya Sandakan. Sandakan saya sendiri yang incas dan dekat Sandakan memang dah siap sepenuhnya 2 beg pulih rumah. Kepada para penyumbang, kami Yayasan Ikhlas mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dengan sumbangan tersebut dapatlah menjadi saham di akhirat sana, insya-Allah. Pada hari ini kita ada seramai 5 orang bekerja ingin membaiki pulih ini rumah asnaf ini. Kalau itu baruti dia ada sebanyak 80, plywood 30, pintu 2 keping, asbestos 80 keping. Paku 2 inci 2 inci setengah dia ada 10 kilo. Paku 1 inci setengah untuk asbestos ada 5 kilo. Plywood double walling dia ada 5 kilo juga lah. Setiap kita bikin dalam 2 minggu insya Allah. Kalau tiada cabaran lah. Kalau macam tiada hujan, kita boleh buat sampai 2 minggu insya Allah. Cabaran kita biasa buat kalau macam ni ketinggian ni cabaran tu kita dari ketinggian lah sebab ini rumah kan kita kena bikin tiang dan juga kita naik pergi atas lagipun dia di luar dan juga kita angkat barang dari sebelah sungai lah melintasi sungai seberang ke sini. Agak-agak dapat rasa penat lah juga begitu.
Dia ini tu. Ini rumah ni. Ini rumah lain. Tahu ke? Yang orang sedekah biasa. Ini biasa juga. Apa ini biasa juga? Nah. Ini bang beli barang. Pakai bot. Pakai bot. Pakai pokok. Nah. Kita lantai bawah. Setelah kami tadi satu tim menuju ke rumah pakcik itu dengan keadaan hujan renyai-renyai dan air naik, lalu kami menuju dengan rumah pakcik itu mengambil masa agak 20 minit lah sebab kami menggunakan sampan. Sampan itu kami kena dayung sendiri. Kami tak menggunakan mesin bot. Sebab kalau Sabah dia ada khas untuk mesin bot. Jadi kami menggunakan manual tangan. Jadi bila sampai di rumah pakcik itu, kami tak naik terus. Kami kena turun bawah dan menuju ke rumah pakcik itu. Bila sampai, kami kena lalui satu pokok bakau yang telah dipotong. Setelah kami dah menuju ke rumah pakcik itu, kami berjumpalah dengan pakcik itu dengan dia punya isteri sekali dan melihat keadaan baik punya rumah tu dengan keadaan yang baik. Penghantaran untuk material tu agak susah. Dia sebenarnya kena lalui sungai ini. Bila lalui sungai ini, dia punya bot dia tak ada enjin. Bila tak ada enjin, kena pakai manual dan semua peralatan tu kena naik dalam bot tu. Jadi agak mencabar juga lah untuk menuju menghantar barang tersebut ke rumah asnaf tu. Keadaan sekarang dekat baik punya rumah tu sebenarnya dah menghampiri 60%. Jadi tinggal mengambil beberapa hari lagi untuk menyiapkan. Sebab peralatan rumah tu dah sedia ada dekat rumah tu. Jadi untuk menyiapkan tu agak mudahlah. Apabila saya melihat tadi, saya telah melihat semua peralatan dah lengkap dalam rumah tersebut. Keadaan dinding kat tepi tu dah siap ditampal. Jadi tinggal ambil masa beberapa hari lagi untuk menyiapkan rumah tersebut. Jangka masa untuk habis tu mengambil masa 2 minggu. Sekarang telah seminggu, mungkin dalam 4-5 hari lagi akan siap, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kan, Nabi sebut kebahagiaan kita sebagai manusia ni apa? Pertama, rumah yang luas, kenderaan yang bagus, jiran yang baik, isteri yang solehah. Ni Nabi sebut ni. Kalau kita dapat ni, Allah bahagia dah. Dapat rumah yang luas. Maksud rumah yang luas ni apa dia? Allah, bukan makna rumah tu besar gedabak, besar macam padang tu kat nak. Oi. Rumah yang luas ni selesa. Kita rasa puas dah duduk pun. Tenang dalam rumah. Walaupun kecil rumah tu, tapi kalau kita selesa, luas pada kita. Ini pentingnya rumah di dalam kehidupan. Sehinggalah bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad buat apa dulu selain daripada masjid? Nabi Muhammad diperlawa oleh sahabat. Masing-masing nak dudukkan Rasulullah di rumah mereka. Rasulullah pun mempersaudarakan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Diberikan rumah, diberikan persaudaraan. Rumah merupakan satu perkara yang penting. Kita lihat bagaimana rumah saudara Abdul tadi ini. Rumah dia betul-betul kalau kita tengok bumbung, tak ada dinding. Itu bukan rumah. Nak bawa kayu tu pula NGO Yayasan Ikhlas ni ngusung tu. Hoi, bawa naik sampan, naik bot. Lalu got sungai tu. Kata orang Perak, lalu got sungai, yuk. Hoi. Ada pula cakap, Ustaz, kenapa dia tak duduk dengan anak dia je? Kalau anak dia pun senang, tak apa. Bukan semua anak senang, ada yang susah. Dan perangai orang tua pula. Saya orang tua, saya tahu lah. Saya pun kadang-kadang selesa dengan rumah saya sendiri. Sakit demam kita di rumah sendiri. Sebab tu orang yang ramai sakit di hospital tu. Semua tak nak pergi hospital. Kalau boleh orang tua-tua ni. Nak mati di rumah kata dia. Mak, jomlah ke hospital. Tak nak. Aku nak duduk di rumah. Anak ngajak ke Putrajaya. Mak, datanglah. Tak nak. Aku nak duduk di rumah. Sebab rumah tu adalah ketenangan bagi dia. Bayangkan tuan-tuan. Orang yang susah. Tak ada siapa yang nak bantu dia. Tiba-tiba tuan-tuan yang memberikan sumbangan kepada Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas bawa segala tukang semua, sediakan satu rumah, saya ada 2 bilik lagi. Apa perasaan yang tuan rumah rasa? Allahu Akbar. Selama ni rumah tak bukan kata rumah lah. Kita datang, kita bantu buat lantai, buat bilik air apa semua. Satu kenikmatan besar untuk dia. Dia boleh beribadat. Dia boleh tidur baring.
dia boleh berkeluarga. Yang paling penting lah tuan-tuan, bagi saya lah, rumah adalah satu saat untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang paling selesa selain pada masjid. Dan tuan-tuan adalah penyumbangnya. Perasaan saya itu gembiralah karena sudah siap dibaik pulih rumah itu. Keadaan dalam rumah sungguh memuaskan, luas, 2 bilik, selesa tempat tidur. Saya, Abdul bin Perdatuan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Ikhlas. Mungkin sebelum ni kita melihat orang lain dapat dana untuk bina rumah. Hari ini orang tua saya yang dapat. Jadi perasaan dia tu lain macam. Dia tidak sama dengan orang yang melihat saja. Jadi, ialah rasa macam terlalu ringan bagi saya sekarang ini sebab NGO Ikhlas membantu. Jadi sangat-sangat bersyukurlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki insan-insan yang berinfak ataupun menderma di Yayasan Ikhlas ini. Harapan saya mudah-mudahan satu masa nanti saya pun dapat buat apa yang Yayasan Ikhlas buat. Kita memang mencari rumah-rumah yang perlu kepada baik pulih ini. Sebab bagi kita, rumah adalah satu keperluan asas kehidupan seorang manusia. Dalam Islam pun kita lihat Allah SWT menceritakan bahawa rumah ni tempat untuk kita dapatkan ketenangan, untuk dapatkan perlindungan, dan dalam Islam ada konsep aurat, privasi. Jadi penting. Kita harap lebih banyak rumah dapat kita bantu dengan dana baik pulih rumah staff ini, dengan sokongan tuan-tuan juga sebenarnya, insyaAllah. Dan kita target dalam tahun ni, kalau boleh kita bangunkan sekurang-kurangnya 50 buah rumah pada tahun ini. Jadi dananya lebih kurang 20,000 darab 50 buah rumah, dan lebih kurang RM1 juta lah untuk kempen ni. Para penyumbang Yayasan Ikhlas, anda telah melakukan satu yang amat hebat. Anda telah melakukan satu benda yang amat menggembirakan hati saudara-saudara kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan pandang remeh pada usaha-usaha untuk melarikan diri daripada neraka, walaupun hanya dengan memberikan sebiji tamar.
Tapi ini kita melarikan diri dari neraka, iaitu buat kebaikan, nak masuk syurga, bukan dengan memberi sebiji tamar, memberikan rumah kepada saudara-saudara kita di Malaysia ni, bukan di luar negara, di Malaysia ni, yang rumahnya amanahnya. Jadi tuan-tuan bukan memberikan tamar saja dan bukan saja memberikan senyuman sedikit, tapi memberikan dia kebahagiaan yang berpanjangan. Setiap kali beliau tinggal di rumah tersebut dan mungkin berdoa di situ, bersolat di situ, saya yakin takkan luput nama tuan-tuan, walaupun tak kenal, walaupun berjauhan, tapi berjumpa dalam doa. Saya doakan keberkatan mengiringi anda sampai ke akhir hayat. Alhamdulillah. Nampak? Puas hatilah kita. Puas hatilah. Kalau saya jadi Cik Abdul pun saya puas hati juga. Syukur. Yalah memang mana dalam masa 2 minggu, tuan-tuan fikirlah dalam masa 2 minggu kan. Ya, saya ikhlas nak pergi siap, kita bagi tempoh 2 minggu kan. Memanglah ada belum sempurna. Tapi 2 bilik komplit, rumah cat kuning lagi. Cuma bahagian dapur je. Kita belum letakkan bumbung dia. InsyaAllah tuan-tuan, orang macam ini, Yayasan Ikhlas akan bantu. Tapi kami bergerak dengan siapa? Dengan sumbangan daripada tuan-tuan. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Orang seperti Encik Abdul tadi, cuba tengok kesyukuran saja yang dia sebut tuan-tuan. InsyaAllah, selagi kita mampu membantu, selagi itu kita bantu. Sebab tu tagline kita, bantu selagi mampu, lakukan seikhlas hati, hanya Allah yang mengetahui. Ikhlas daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas.